Adapun qaul qadim, maka tidak semestinya dengan memberi makan sahaja. Bahkan disunatkan bagi kerabatnya untuk berpuasa bagi pihaknya. Atas pandangan qaul jadid, mesti dibayarkan fidyah dengan cara memberi makan orang miskin sahaja. Adapun menurut qaul qadim, qaul yang lama, qaul yang difatwakan oleh Imam Syafi'i di Iraq, maka ada dua pilihan. Sama ada nak bayar fidyah yang memberi makan orang miskin, ataupun wali yang mengqadhakan bagi si mati. Boleh. Yang menurut pandangan qaul qadim. Okey, qaul qadim. Baik. Untuk soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi dalam grup, kawan saya nak bertanya soalan, kalau tertinggal puasa yang lama-lama dulu, macam mana nak bayar fidyah? Okey. Caranya pun, kaedahnya pun sama aja sebenarnya. Okey. Sepatutnya kalau kita ada tinggal puasa, contohlah perempuan yang haid Ramadan 2024. Okey. Haid berapa hari? 11 hari. 11 hari. Okey. Selepas Ramadan, wajibnya berpuasa. Wajib qadha puasa. Cuma kewajipan qadha puasa tu adakah wajib secara segera ataupun si? Jawapannya si. Si wajib segera. Sunat dia segera. Sunat segera maksudnya apa? Maksudnya hanya boleh untuk pilih mana-mana hari sebelum sampainya Ramadan yang akan datang. Dia boleh pilih mana-mana hari untuknya qadha sebelum sampai Ramadan yang akan datang. Okey. Tapi andai kata sampai Ramadan yang akan datang, masih belum qadha. Ramadan 2025. Masih belum qadha. Okey. Tetap kewajipan qadha yang masih ada. Wajib qadha. Qadha hari yang ditinggalkan. Berapa hari yang ditinggalkan? 11 hari. Okey. Cuma apabila dah berganda bulan, berganda tahun, maka ada satu lagi kewajipan ke atasnya, iaitu fidyah. Fidyah. Di atas satu hari satu cupak. Okey, satu hari satu cupak. Maksudnya wajib ke atasnya 11 cupak. 11 cupak bersamaan dengan 6.6 kilo. Okey, 6.6 kilo. Kalau berganda 2 tahun ataupun berganda 3 tahun, maka darab dengan 3. Kalau berganda 4 tahun, maka darab 4. Okey. Kalau berganda 5 tahun, maka darab 5. Jadi kita tengok bilakah kita tadi meninggalkan puasa dan kita belum qadha. Okey. Jadi kita tengok, kita kalilah fidyah berapa fidyah. Wajib qadha tetap wajib qadha. Okey. Wajib qadha tetap wajib qadha untuk orang yang mampu. Okey. Berbezalah dengan orang yang tidak mampu berpuasa. Yang mana sakitnya adalah sakit yang tidak diharapkan sembuh. Okey. Baik. Boleh faham tak? Kan boleh. Actually saya ada pola not awal tu. Boleh faham tak?
Siapa yang tanya soalan tadi? Faham? 0,6. 600 gram. Lebih kurang lah. Bawah tu ada kita sebut. Satu cupak lebih kurang 600 gram. Secupak. Baik-baik. Faham dah kan? Yang tanya kan? Jadi caranya, kita kena list dulu. Tahun ni yangnya tinggal puasa ya. Dan yangnya belum qada. Okay? Contohlah. Yang tinggalkan puasa 3 tahun lepas. Dan yang belum qada. Jadi kita gandakan 3 lah. Okay. Qada tetap qada. Qada tetap wajib qada. Yang bertambahnya cuma cupak. Okay. Cupak fidyah. Dan fidyah yang kita nak beri dengan siapa? Nak beri dengan orang miskin. Adakah wajib kita beri dengan Baitulmal? Si beri Baitulmal pun tidak masalah. Nak beri dengan Baitulmal, pakai duit pun tidak masalah. Okay. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dengan beras lah. Beras yang kita makan. Okay. Berilah dengan orang miskin. Adakah disyaratkan ramai orang miskin yang menerima? Okay. Memada dengan seorang yang menerima. Okay. Kita cari orang yang miskin dan kita bagi fidyah kepada atau fidyah kita. Okay. Lepas lah. Kami ajar. Soalan lain. Baik. Kita nak pergi kepada bagi contoh sakit yang diharapkan sembuh dan sebaliknya. Sakit yang tidak diharapkan sembuh, contohnya orang tua yang nyanyuk. Orang tua yang nyanyuk. Ini sakit yang si diharapkan sembuh. Jadi si wajib ke atasnya puasa atau wajib ke atasnya fidyah. Okay. Sakit yang diharapkan sembuh. Contohnya perempuan haid. Walaupun haid yang bukan sakit lah. Antaranya termasuk di bawah sakit yang diharapkan sembuh lah. Atapunnya demam. Demam yang kalaunya puasa akan memudaratkannya. Kalaunya berpuasa akan memudaratkan. Okay. Wajibnya qada. Balik. Bolehnya berbuka tapi wajib qada. Kalau kita bincang dalam kitab-kitab yang lebih besar sikit, di sana ada perbahasan berkenaan dengan perkara-perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Okay. Perkara-perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Antaranya adalah sakit-sakit yang membolehkannya tayamum. Ya ibarat yang digunakan oleh ulama dalam kitab lah. Apa kaitan tayamum dengan puasa? Kita nak berwuduk. Okay, asalnya wajib ke atas kita berwuduk. Kalau dia diperlukan lah. Okay. Kalau kita si dapat berwuduk, ada air. Tapi si dapat berwuduk. Sebab apa? Sebab ada sakit-sakit yang membolehkan tayamum. Contohnya sesuatu yang boleh membawa kepada kematian, sesuatu yang boleh membawa kepada hilang manfaat anggota, sesuatu yang boleh membawa kepada kecacatan yang lebih teruk. Boleh guna air, tapi akan menyebabkan lambat sembuh. Makin teruk sakit kita. Samalah dengan puasa tadi. Okay, samalah dengan puasa tadi. Andai kata puasa tersebut akan melambatkan proses sembuhnya, maka harusnya berbuka. Okay, harusnya berbuka. Tapi wajib qada baliklah. Okay, itu antara sakit-sakit yang diharapkan sembuh. Okay, sakit-sakit yang diharapkan sembuh. Baik, macam ni lah. Boleh faham? Baik. Kita masuk dalam perbincangan perempuan yang hamil dan menyusu. Kalau waris tak mampu untuk bayarkan fidyah. Macam mana? Baik. Kita kena faham
yang wajib bayar fidyah adalah daripada harta si mati, bukan ahli waris. Okey. Andai kata si mati sedah harta. Sedah harta. Sebab apa kita daripada harta si mati bukan daripada ahli waris? Kita kena faham tu. Apabila seorang mati, makanya akan meninggalkan peninggalan. Ada peninggalan. Okey. Peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati tu bukan semuanya terus jadi milik ahli waris melalui jalan pusaka, kan? Okey. Yang ada beberapa hak yang perlu dilunaskan sebelum masuk kepada pusaka. Yang pertama adalah hak yang berkait dengan diri harta, zat harta. Yang kedua, pengurusan jenazah. Bincang secara ringkas lah. Yang ketiga adalah pembayaran hutang. Yang keempat adalah wasiat, pelaksanaan wasiat. Yang kelima barulah pembahagian pusaka. Dan tertib yang kita sebut itu adalah tertib wajib. Okay. Jadi kalau satu selepas, saya akan pergi kepada dua. Dua selepas, saya akan pergi kepada tiga. Tiga selepas, saya akan pergi kepada empat. Empat selepas, saya akan pergi kepada lima. Baik. Yang kita sebut tadi, membayar fidyah, nya adalah tertib ataupun hak yang ketiga. Okay. Pembayaran hutang dalam tanggungan si mati. Pembayaran hutang ada dua. Hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah. Yang kedua adalah hutang kepada manusia. Contoh hutang kepada Allah, badal haji. Contohlah, dia mampu untuk pergi haji dan dia dah sampai dah giliran untuk pergi haji tapi nyasyik pergi haji. Dia mampu sepatutnya tapi nyasyik pergi. Dia tunggu tahun depan pula. Tiba-tiba mati. Wajib ke atasnya badal haji. Okay, berbezalah kalau orang si mampu. Duitnya ada. Tapi gilirannya nyasyik dah. Tunggu sampai mati. Nyasyik wajib untuk badal haji. Okay. Contoh hutang kepada Allah lagi adalah bayar fidyah. Okay, bayar fidyah hutang kepada Allah. Kemudian zakat yang ada dalam tanggungannya, yang hutang kepada Allah. Okay. Hutang kepada manusia macam biasalah, duit. Okay, baik. Jadi sebelum peninggalannya pergi kepada pembahagian pusakanya akan lalu hak yang ketiga dulu, iaitu pembayaran hutang. Dan antara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, yang ini didahulukan hutang kepada Allah. Andai kata si mati tadi saya dah meninggalkan apa-apa pun, atau saya dah sikit saya dah pun. Okay. Maka adakah wajib ke atas ahli waris untuk bayar hutang-hutangnya, hutang-hutangnya dengan Allah ataupun hutang-hutangnya dengan manusia? Jawapannya ahli waris si wajib bayar. Si wajib bayar. Tapi yang terbaiknya bayar. Okay. Yang terbaiknya bayar. Yang terbaiknya bayar. Tapi adakah wajib ke atas si waris, ahli waris bayar? Jawapannya si. Kalau ahli waris yang kaya sekalipun, tapi yang badannya si bayar. Adakah dosa kepada ahli waris? Jawapannya si. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Okay, si. Baik. Jadi kalau si mati sudah meninggalkan harta, maka si wajib ke atas ahli waris bayar fidyah untuk si mati. Diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang sebaiknya memanglah ahli waris bayarkan. Ya, sebaiknya. Tapi nak kata wajib sih. Okay. Sunat ya. Baik. Boleh faham tak? Perempuan yang hamil dan menyusu.
Perempuan yang hamil dan menyusu. Tengok. Sekiranya kedua-dua bimbang terhadap kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya perempuan yang hamil, perempuan yang menyusu dan perempuan yang hamil. Dengan dua orang tu. Menyusu se, hamil se. Jadi sekiranya kedua-duanya bimbang terhadap kemudaratan diri mereka. Bimbang dengan diri mereka. Seperti kemudaratan orang yang sakit. Bimbang tengah-tengahnya hamil, dia bimbang kalaunya berpuasa, makin lambat sembuhnya contoh. Ataupun memudaratkannya. Ataupun dan sebagainya lah yang memudaratkan. Okey. Maka bolehnya berbuka dan wajibnya qada semula. Wajib qada semula aja. Sebab apa? Sebabnya bimbang dirinya. Okey, bimbang dirinya. Asal ada bimbang dirinya, maka wajib qada aja. Si wajib fidyah. Okey. Kalau dia bimbang dua-dua, bimbang dengan dirinya dengan bimbang dengan anaknya juga, tetap wajib qada saja. Kaedahnya kalau ada bimbang diri sendiri, maka wajib qada aja. Kalau dah bimbang diri sendiri, bimbang dengan orang lain, maka wajib qada dan wajib fidyah. Tengok sebelah. Sekiranya bimbang keduanya terhadap anak mereka sahaja. Sahaja. Okey. Bimbang kepada kandungan ataupun bimbang kepada anak je untuk yang menyusu. Kandungan untuk yang hamil. Seperti berlakunya keguguran kandungan. Yang bimbang berlakunya keguguran kandungan sekiranya yang berpuasa bagi yang mengandung ataupun berkurangan susu. Ya boleh puasa. Cuma susunya akan berkurangan lah. Okey. Maka boleh untuknya berbuka dan wajibnya qada serta kafarah. Yang ini fidyah. Bagi setiap hari satu cupak. Okey. Key pointnya adalah kalaunya bimbang dengan dirinya sendiri, asal ada dirinya dah. Saya kira lah dirinya dengan anaknya kah? Dirinya seorang kah? Asalkannya ada bimbang dirinya sendiri, maka wajibnya qada je. Si wajib fidyah. Kalaunya bimbang dengan orang lain je. Orang lain je dia bimbang. Dia si bimbang dirinya, dia bimbang dengan kandungannya je. Okay? Dia bimbang semata-mata kandungannya. Dirinya sedang masalah, dia kuat saja. Okey. Maka wajib ke atasnya qada, wajib ke atasnya fidyah. Okey, wajib ke atasnya qada, wajib ke atasnya fidyah. Cuma kita kena faham satu benda. Perempuan yang menyusu dan perempuan yang hamil bukanlah semata-mata menyusu dan semata-mata hamil yang membolehkan buka puasa. Bukan. Yang membolehkan buka puasa adalah bimbang akan berlaku kemudaratan. Sama ada kemudaratan yang tersebut ke atas diri ataupun kemudaratan ke atas kandungan ataupun anak. Barulah boleh buka puasa. Kalau semata-mata menyusu, dia saya dah bimbang kemudaratan pun. Atas dirinya ataupun atas anaknya. Saya dah bimbang pun. Sedikit pun si. Si bolehnya berbuka puasa. Bahkan haramnya berbuka puasa. Jadi boleh berbuka ataupun si bukan tengok pada perempuan yang menyusu ataupun hamil ataupun si. Okey. Akan tetapi pada bimbang ataupun si. Sekali kita susun ayat balik. Boleh membatalkan puasa untuk perempuan yang menyusu dan untuk perempuan yang hamil tu bukanlah disebabkan semata-matanya perempuan yang menyusu ataupun perempuan yang hamil bolehnya buka puasa. Bukan. Okay? Akan tetapi yang membolehkan si berpuasa ataupun yang berbuka puasa adalah apabila bimbang. Okay? Bimbang terhadap kemudaratan. Bimbang. Kemudaratan. Sama ada kemudaratan yang tersebut atas dirinya sendiri ataupun atas kandungannya. Kalau atas kandungannya, maka mewajibkan qada dan fidyah. Kalau semata-mata dirinya ataupun kedua-duanya, maka wajib ke atasnya qada saja, tidak diwajibkan fidyah. Fidyah macam kita sebut tadi lah, 1 cupak 600 gram. Okay, boleh? Bolehkah? Faham? Hmm.
Baik. Saya ada soalan, kita masuk kepada yang terakhir. Mereka yang sakit dan musafir. Mereka yang sakit dan bermusafir jauh. Baik. Dan yang kalau kita tengok dalam kitab besar sikit, ini akan ada bincang satu tajuk berkenaan dengan situasi-situasi yang mengharuskan berbuka puasa. Antaranya adalah orang yang bermusafir dengan safar yang jauh dan safar yang diharuskan. Okey. Tengok. Mereka yang sakit dan bermusafir jauh. Mereka yang sakit dan bermusafir jauh. Boleh berbuka dan wajib qada semula. Okey. Boleh berbuka dan wajib qada semula. Boleh berbuka, wajib qada semula. Okey. Sekarang tu yang nak bincang berkenaan dengan permusafiran. Sekiranya permusafiran itu harus dan memberi mudarat kepada keduanya jika berpuasa. Oh. Dalam kitab Arab, syarat yang pertama tu untuk musafir. Syarat yang kedua untuk orang yang sakit. Memberi mudarat kepada keduanya jika berpuasa. Untuk orang musafir. Okey. Untuk orang yang sakit. Baik. Untuk syarat orang yang bermusafir, boleh untuknya berbuka puasa. Yang pertama, permusafiran tersebut mestilah permusafiran yang jauh. Okey. Permusafiran yang jauh. Maksud permusafiran yang jauh adalah cukup 2 marhalah. 2 marhalah. Marhalah. Okey. 2 marhalah 82 km contohnya. Lebih kurang lah. Kalau kurang, yang bermusafir, contoh daripada Kuching yang pergi Semarahan. Ini musafir lah. Okay. Tapi permusafiran yang pendek, tidak mengharuskan berbuka. Okay. Yang kedua, permusafiran tersebut mestilah harus. Permusafiran yang harus. Lawan daripada permusafiran harus adalah permusafiran yang haram. Permusafiran yang maksiat. Contohnya bermusafir jauh daripada Kuching nak pergi ke Limbang. Contohlah. Ataupun nak pergi ke Bunei. Tapi jarang orang buat maksiat ke Bunei nak. Ke Miri contoh. Okay. Apa tujuannya? Nak minum arak di Miri. Ataupun nak molah maksiat di Miri. Okay. Jadi permusafiran yang tersebut tidak mengharuskan berbuka. Okay. Kemudian yang ketiga. Permusafiran berlaku sebelum subuh. Sebelum fajar. Subuh lah. Okay. Disyaratkan permusafiran tersebut berlaku sebelum subuh. Kalau kita musafir pukul 8 pagi. Tidak harus kita berbuka. Wajib untuk kita puasa dan haram berbuka. Okay. Kita nak musafir ke Miri. Kita bertolak pukul 8 pagi. Maka boleh kita berbuka. Okay. Bahkan wajib kita puasa sampailah habis. Okay. Wajiblah kita puasa sampailah maghrib.
Okey, masih boleh berbuka. Disyaratkan untuk orang yang harus berbuka sebab musafir, hendaklah pemusafiran tersebut berlaku sebelum subuh. Contohlah, dia nak pergi miri 2 hari. Jadi, dia pun bertolak pukul 8 pagi. Naik kapal terbang je. Okey, naik kapal terbang sejam nak sampai. Okey, bolehkah si berbuka untuk hari ya? Si boleh. Okey. Untuk keesokan hari boleh si berbuka? Boleh. Adakah wajibnya berpuasa? Si wajibnya berpuasa. Sebab apa? Antara syarat wajib puasa adalah mukim. Okey. Ya, untuk musafir lah. Ya, untuk perincian bab musafir. Untuk mereka yang sakit, ada kalanya orang yang sakit, sakitnya berpanjangan. Ada kalanya sakit, tapi sakit yang berpanjangan. Seperti sekejap demam, sekejap sembuh. Sekejap sakit, sekejap si. Sekejap sakit, sekejap si. Kalau orang yang sakit berpanjangan, nyesik mutus. Okey, sakit. Maka harus nyesik berniat pada malam hari. Malam yang meninggalkan niat pun tidak ada masalah. Sebab memang tahunya sakit. Okey, berbeza dengan orang yang demam sekejap, sembuh sekejap. Demam yang teruk lah. Sakat demam-demam panas badan sikit-sikit macam nyesik lah. Tidak demam sebelum fajar. Ada kalanya demam sebelum fajar. Kalaunya tidak demam sebelum fajar, maka wajib berniat pada malam hari. Wajib berniat untuk puasa esok hari. Kemudian apabila demam datang dan berhajat untuk berbuka, maksudnya perlu kepada berbuka ya, sebab silarat, mesti makan ubat, contoh, maka dibolehkan berbuka. Tapi apabila dibolehkan, wajib qada balik. Okey. Kalaunya demam sebelum fajar, maka seharusnya berniat pada malam hari. Maksudnya bolehnya tinggalkan niat berpuasa. Okey. Sebab dalam keadaan sebelum fajar ni tadi, dia demam ataupun yang sakit lah. Okey. Jadi ada perincian untuk orang yang sakit si berpanjangan. Kita nak tengok sebelum fajar ya hanya sakit ke si. Kalau sebelum fajar hanya si sakit, wajiblah niat malam ya. Okey. Untuk puasa esokkan hari. Kalau nya berhajat kepada berbuka, barunya berbuka. Okey. Kalau orang yang demam ataupun sakit sebelum fajar, maka si wajib ke atasnya niat untuk puasa esok hari. Sebabnya dalam keadaan sakit. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Sampai sini ajalah bincangan kita berkenaan dengan ibadah puasa daripada kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Okey. Ada soalan? Okey. Ada soalan kah? Jawab soalan juga. Faham kah? Kalau ada soalan, tanya. Sementara kita tunggu soalan, kita nak sebutkan satu lagi permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama juga. Untuk orang yang si balik, orang yang kanak-kanak lah, yang belum balik, ataupun orang yang bermusafir, ataupun orang yang sakit, maka si wajib ke atasnya puasa. Tapi kalau nya puasa, sah puasanya. Balik, yang si balik dengan syarat mumayyiz lah. Kalau si mumayyiz, si sah dia puasanya. Okey. Jadinya mumayyiz. Tapi nya belum balik. Nya musafir. Tapi nya nak puasa juga. Nya sakit. Tapi nya nak puasa juga. Ketiga-tiga orang tu si wajib puasa asalnya. Tapi kalau nya berpuasa, sah puasanya. Okey. Andai kata kanak-kanak yang balik tadi, nya memilih untuk berpuasa. Bukan kanak-kanak yang balik, kanak-kanak yang belum balik. Nya memilih untuk puasa. Tiba-tiba tengah-tengahnya puasa, nya jadi balik. Macam mana jadi balik?
Contohnya nya tidur, nya mimpi, keluar air mani. Makanya balik ketika tengah-tengahnya berpuasa. Pada asalnya, sebelumnya balik, si wajibnya puasa, tapi nya pilih untuk puasa. Okey, nya pilih untuk puasa. Jadi tiba-tiba tengah-tengahnya puasa tadi, balik. Selepasnya balik, boleh ataupun si nya berbuka puasa, jawapannya si boleh. Okey, jawapannya si boleh. Kalau sebelumnya balik, bolehnya buka puasa. Buka puasa dengan makna kata si berdosa lah. Okey. Baik. Tapi selepasnya balik, si boleh untuknya berbuka. Sama juga dengan orang yang musafir. Orang yang bermusafir, asalnya si wajib puasa. Tapi kalau nya puasa sah bahkan afdal. Kalau sekiranya musafirnya tadi si memudaratkannya, puasanya tadi si memudaratkannya dalam musafirnya, maka afdal. Baik. Dia pun puasa. Puasa dalam pukul 12 sampai rumah. Dia dah bermustautin balik. Masuk dalam kawasan mustautin. Dia si musafir lah. Tiba-tiba dia nak minum sebab haus gila. Sebab masanya musafir tadi, ya puasa lah. Okay. Tiba-tiba masuk rumah, terlalu haus. Boleh ke si untuknya berbuka? Jawapannya si boleh. Jawapannya si boleh. Okay. Sebab apa? Sebab dia dah bermukim. Okay. Kalau nya masih dalam keadaan musafir, bolehnya berbuka. Harus berbuka untuk orang yang musafir. Okay. Sama juga dengan orang sakit. Pada asalnya si wajib puasa, tapi dia pilih untuk puasa. Tiba-tiba tengah-tengahnya puasa, sembuh daripada sakitnya. Boleh tak sih dia pilih untuk berbuka lagi lepas daripada ya? Jawapannya si boleh. Okey, jawapannya si boleh. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okay, ada soalan? 2 minit. Okay, Alhamdulillah kita sempatlah selesaikan muzakarah kita berkenaan dengan kitab Fathul Qarib yang telah petamindakan, yang telah dimudahkan bicaranya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kita untuk bincang sampai habislah. Yang mana muzakarah kita tu adalah muzakarah yang berapa? Yang keempat lah. 2, 3, 4. Okey, yang keempat. Kita selesai dah muzakarah yang keempat, iaitu berkenaan dengan ibadah puasa. Dan kita mengharapkan bahawasanya ada manfaat lah, walaupun sedikit. Okey, paling-paling pun kita boleh ulang balik ilmu-ilmu yang kita pernah belajar dulu. Okey. Benda yang kita ulang yang akan kekal, akan tetap. Kata sebahagian para ulama, idza takarrara taqarrara. Apabila berulang sesuatu benda tadi, dia akan tetap. Taqarrara. Takarrara idza takarrara taqarrara. Apabila berulang sesuatu benda tadi, maka ia akan tetap. Okey. Idza takarrara syai' taqarrara. Okey. Idza takarrara taqarrara. Apabila berulang, makanya akan tetap. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Su'ud Al-Jidhi Al-Shankiti, seorang ulama besar zaman sekarang yang belajar belajar di Mauritania, Shankit, asal daripada Yaman. Hanya menyebutkan bahawasanya orang di Shankiti memang tersohor dengan hafalan ataupun ingatan yang kuat. Dannya ingat semua kitab yang dia belajar. Harfan biharfin. Sikit pun si tinggal. Sebab apa?
Bukan sebab orang yang belajar di Sia semua otaknya cerdas-cerdas, bukan. Tapi sebab yang mengulang ilmu. Okey. Kami pernah hantar Syekh Su'ul Jidhi ke tempatnya di Kuala Terengganu. Jadi tanyalah, macam ni dia boleh ingat satu persatu apa yang disebutkan dalam kitab. Apa yang dia sebutkan, dia ulang apa namanya tu, pembelajarannya yang sama sebanyak 500 kali. Sebanyak 500 kali. Okey, sebanyak 500 kali. Dan menjadi adat para ulama dulu macam ni. Tengok Imam Al-Muzani, semua macam ni. Okey. Imam Muzani, kalau saya silap, sebelumnya masuk ke dalam permasalahan fiqh yang lain, ini ada satu permasalahan fiqh, sebelumnya masuk kepada permasalahan fiqh yang lain, dia akan ulang sebanyak 1000 kali. Permasalahan yang sama. Supaya lekat. Jadi janganlah kita rasa apa nama itu, rasa jemu dengan mengulang-ulang ilmu. Okey, lagi-lagi lah bab puasa tu yang jarang kita bincang setiap tahun. Ini maksudnya sepanjang tahun kita bincang bab puasa. Kita bincang bab puasa apabila dekat-dekat nak puasa ada. Okey. InsyaAllah, walaupun kita ulang benda sama, dia akan ada buah-buah lain. Buah-buah faham yang lain yang akan datang. Yang Allah akan kurniakan. Macam kami sendirilah. Kongsi pengalaman lah. Sejak duduk di situ, lebih lah daripada 60 kali daurah berkenaan dengan bab darah wanita yang kami pernah hadiri. Lebih 60, lebih 70. Okay? Lebih 70 lah. Lebih 70 kali daurah. Tapi apa namanya tu, kita ajar hati kita untuk jemu. Ikut je. Dan ternyata setiap daurah yang sama, kitab yang sama sebenarnya, tapi ada pemahaman yang berbeza. Allah campakkan faham yang lain. Okey, jadi jangan jemulah. Terutamanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain lah, yang lebih utama lah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita mengharapkan bahawasanya Allah menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang mulia, insyaAllah. Ada soalan lain? Soalan lain? 1 minit terakhir. Saudara, cuma satu lagi tambahan pesanan. Sampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikanlah dengan orang lain apa-apa ilmu yang kita mampu sampaikan. Dengan kadar yang kita mampu lah. Bukan kita perlu jadi orang yang alim-alim sungguh baru nak sampaikan ilmu kan. Okay? Kita tahu sesuatu dan kita yakin dengan perkara yang maka kita sampaikan. Okay? Yang penting kita buat semak semula adalah sebelum kita sampaikan. Sampaikanlah ya tugasan ataupun dakwah masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Untuk yang ada yang dalam kalangan kita cikgu, maka sampai kepada anak murid. Kami yang dalam tu daripada IPG dah. Dan ada yang dah jadi cikgu, ada yang jadi ustazah, okay? Ada yang bakal ustazah. Maka tunaikanlah tanggungjawab masing-masing. Sebab negeri kita memang perlukan kalian. Perlukan orang yang menyampaikan ilmu. Yang penting ilmu yang betul lah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kami majlis dengan tasbih kafaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.